Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, sebelum memulakan dengan kisah pada malam ini, Pika nak minta maaf sikit kalau sekiranya korang dengar suara Pika ni agak lain sikit. Sebab sebenarnya Pika ada ulcer dekat bawah lidah. Adalah 3 ulcer macam tu, tapi disebabkan oleh korang, Pika dengan penuh semangat nak menceritakan tentang satu kisah seram ni yang mana kisah dia ni memang sangat rare tau. Iaitu ia berkaitan dengan satu kejadian yang mana jin jatuh cinta dengan seorang wanita. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Okey, sebelum Pika memulakan dengan kisah kali ini, sebenarnya kisah ini Pika dapat daripada satu Twitter yang pernah tular ataupun pernah viral beberapa tahun lepas, yang mana kisah ini diceritakan semula oleh adik kepada mangsa. Okey, mangsa tu Pika letakkan nama dia sebagai Kak Jaja, bukan nama sebenar. Dan adik dia lah yang buat thread dekat dalam Twitter dia. Dan adik dia ni nama dia Fakrun. Kata adik dia ni, kejadian pada awalnya, sejarah asal sebelum jin tu jatuh cinta dengan kakak dia adalah benda tu berlaku dalam beberapa belas tahun yang lalu. Yang mana pada masa tu, kakak dia ni, iaitu Kak Jaja ni, merupakan salah seorang daripada pelajar dekat sebuah sekolah agama dekat kawasan Johor. Dan kata Fakrun, kakak dia ni merupakan seorang yang warok. Dia memang jenis yang tak tinggal solat, suka mengaji. Dan lagi satu, dia memang setiap malam dia akan pastikan yang dia akan bangun. Lepas tu dia buat solat tahajud. Jadi dekat sini, orang yang suka buat solat tahajud, kebiasaannya memang mereka sukakan satu kawasan yang sangat-sangat sunyi. Jadi kakak kepada Fakrun, iaitu Kak Jaja tu tadi, dia jenis yang kalau dia bangun untuk solat tahajud pada waktu malam, bukan dia solat dekat dalam kawasan asrama dia tu, bukan dekat dalam bilik tidur perempuan semua tu, tetapi dia ni jenis suka pergi ke surau. Jadi seperti malam-malam sebelumnya, kakak dia ni pun pingkas bangun, okey, dalam pukul 3-4 pagi macam tu, waktu biasa orang bangun solat tahajud kan. Kakak dia bangun, lepas tu pergilah berjalan seorang diri ke surau. Kebiasaannya kalau kita tengok kan, surau dia taklah besar macam masjid. Jadi bila kita nak masuk ke dalam surau, kalau kawasan yang nak pergi ke tempat solat wanita, kadang-kadang kita akan nampak tempat untuk solat lelaki kan. So biasanya surau ataupun masjid, kawasan untuk solat lelaki tu lebih besar dan biasanya terletak dekat pintu utama kan. Jadi masa Kak Jaja ni nak masuk dekat dalam surau untuk ambil wuduk dan sebagainya, Kak Jaja perasan dekat bahagian saf laki ni ada seorang lelaki memakai baju jubah bersih. Lepas tu lelaki tu tinggi tau, tengah solat sorang-sorang dekat dalam surau tu. So masa ni Kak Jaja ni pun dia fikir macam, oh ada orang lain ke yang solat tahajud kan. So dia buat dek je lah, dia buat tak tahu je lah pada mulanya. Jadi lepas tu dia abaikan dan dia pun pergilah ambil wuduk. Tetapi sejurus lepas dia ambil wuduk, bila dia masuk sahaja kan, dia lalu lagi sekali dekat kawasan tadi dan dia tengok lelaki berjubah yang tinggi tu tadi tak ada. So, kisah yang kali pertama dia nampak lelaki berjubah tu tadi adalah berlaku beberapa belas tahun sebelum ni. Okey, dan selepas tu kakak dia pun habis belajar, okey, sambung mengaji apa semua. Lepas tu mungkinlah kakak dia dapat kerja dan akhirnya kakak dia pun kahwin. Okey, masa kahwin, mula-mula kahwin tu okey lagi tau. Sampailah masuk ke 3 tahun pertama perkahwinan, mulalah berlaku sikit-sikit masalah dekat rumah tangga kakak dia ni, dalam rumah tangga Kak Jaja tu. Sebelum Pika teruskan, masa ni Kak Jaja ni dia dah pun menjadi seorang ibu kepada 2 orang cahaya mata. Okey, jadi bila dah selalu berlaku masalah dalam rumah tangga dia ni, pada satu hari Kak Jaja ni dia balik kampung dekat rumah keluarga dia lah yang terletak dekat Johor tu kan. Lepas tu masa ni Kak Jaja ni dia buka cerita lah, dia cakap lah dekat family dia. Dia tak tahu kenapa kebelakangan ni kan, dia memang selalu ada masalah dengan suami dia. Yang mana benda kecil pun dia boleh jadi satu pergaduhan yang besar.
Salah sikit je gaduh besar. Lepas tu bila dia tengok muka suami dia, makin lama dia tengok kan, makin dia rasa benci sangat-sangat dekat suami dia ni. Lepas tu pada masa yang sama juga, dia selalu bermimpi, tiap-tiap malam ni dia selalu mimpi benda yang buruk. Termasuklah mimpi macam dikejar oleh ular ataupun binatang yang pelik-pelik. Biasanya orang kata kalau kita kerap mimpi binatang yang liar ataupun macam ular dan sebagainya kan, tu merupakan salah satu daripada petanda gangguan lah. Jadi selepas Fakrun dengan mak dia ni dengar cerita daripada Kak Jaja kan, mereka berdua ni mula rasa tak sedap hati tau. Sebab Kak Jaja ni dia punya perangai adalah jenis yang pendiam dan dia jenis yang tak suka nak meluahkan sangat perasaan dia ni. Tapi hari tu bila kakak dia mula buka cerita yang dia ada masalah dengan suami, lepas tu dia selalu mimpi-mimpi buruk ni kan. Jadi masa ni disebabkan oleh mak dengan Fakrun ni dah mula rasa tak sedap hati, jadi mereka pun bagi suggestion lah dekat Kak Jaja ni untuk bawa Kak Jaja ni pergi jumpa ustaz untuk berubat. Sebab bagi mereka pada masa tu macam ada something wrong lah dengan Kak Jaja ni. Tetapi belum pun sampai tarikh temu janji untuk bawa Kak Jaja ni pergi jumpa dengan ustaz tu kan, sekali ada satu kejadian pelik yang berlaku dekat keluarga diorang, yang mana masa tu Fakrun ni cakap hari Jumaat dalam pukul 11 pagi macam tu. Masa ni Kak Jaja ni dia tengah duk mandikan anak dia dekat dalam bilik air. Tiba-tiba Fakrun masa ni dia duduk dekat ruang tamu tau. Dia tengah tengok TV. Masa tu tiba-tiba dia terdengar jeritan suara Kak Jaja daripada dalam bilik air. So bila terkejut kan dengar kakak dia menjerit macam tu, Fakrun ni pun terus bingkas bangun lah. Lepas tu Kak Jaja ni pun cakap, cepat datang sini. Dan lagi sekali masa Kak Jaja ni on the way nak pergi ke bilik dia lepas mandikan anak dia, Kak Jaja lagi sekali menjerit. Tapi kali ni jeritan Kak Jaja tu lain sangat. So disebabkan oleh terkejut dan juga ketakutan pada masa yang sama, Fakrun ni mungkin dia dah rasa macam ada something wrong ni yang berlaku dekat kakak dia ni. Mendengar jeritan yang lain macam sikit tu kan. Teruslah si Fakrun ni melaungkan azan. Tapi kata dia, walaupun masa tu dia tengah duk melaungkan azan, kaki dia menggigil ketakutan tau. Masa ni, Fakrun tengok kakak dia ni bukan macam kakak dia dah. Sebab masa Fakrun ni azan, mata kakak dia tu pandang Fakrun macam nak marah sangat-sangat dekat Fakrun sebab melaungkan azan kan. So disebabkan oleh Fakrun ni dah mula panik, dia pun terus call mak ayah dia yang masih lagi duduk dekat tempat kerja. Lepas tu dia pun pergilah minta tolong jiran-jiran dia untuk tolong tengok lah. Sebab kakak dia dah macam lain macam kan, dah start meracau dan sebagainya ni. Dan tak lama selepas tu alhamdulillah lah kakak dia ni berjaya ditenangkan. Tapi pada masa tu kakak dia menangis tau. Kakak dia menangis sebab dia kata badan dia sakit sangat sebab dia cuba untuk melawan benda tu. Lepas tu Fakrun kata dia tengok kakak dia tu, memang dia nampak lah yang keadaan kakak dia memang terseksa sangat-sangat. Tak lama selepas tu alhamdulillah lah ustaz pun sampai semua kan. Lepas tu ustaz tu pun mulalah berkomunikasi dengan jin yang mengganggu Kak Jaja. Ustaz tu dia panggil jin tu masuk kat dalam badan Kak Jaja. Lepas tu mereka pun berkomunikasi. Dan masa ni Fakrun kata dia boleh nampak lah kakak Jaja tu mula macam menari tau. Dia punya badan dah mula macam lenggang-lenggok gitu, kiri kanan. Memang bukan kakak dia lah. Dan bila ustaz ni bercakap dengan jin yang ada dekat dalam badan Kak Jaja tu, jin tu rupa-rupanya dia berkenan dekat Kak Jaja ni dah lama dah. Dia berkenan daripada masa zaman Kak Jaja ni sekolah menengah lagi. Rupa-rupanya lelaki yang Kak Jaja jumpa dekat dalam surau masa dia tengah study dekat sebuah sekolah agama, ingat tak? Yang Pika cerita awal-awal tadi tu kan. Rupa-rupanya itulah jinnya. Dan jin tu cakap dia jatuh hati dekat Kak Jaja ni dan dia nak hidup bersama dengan Kak Jaja selama-lamanya. Lepas tu bayangkanlah Fakrun kata jin dah lama sangat berada dekat dalam badan kakak dia ni.
Sampaikan kakak dia dah beranak pinak apa semua pun masih lagi berada dekat dalam badan kakak dia kan. Lepas tu ustaz tu pun berjayalah buat keluarkan jin jantan yang ada dekat dalam badan kakak dia tu. Cumanya ustaz tu cakap walaupun dia berjaya keluarkan jin tu, tetapi ada lagi beberapa jin-jin lain yang ada dekat dalam badan Kak Jaja ni. Sebab kata dia yang keluar tu tadi macam ketua. Dan yang ada dekat dalam badan Kak Jaja sekarang ni yang kecil-kecil, konco-konco dia lah. So cara untuk menghilangkan konco-konco jin dekat dalam badan Kak Jaja tu adalah dengan tersolat saja. Solat, mengaji banyak-banyak. Dan lama-lama konco-konco jin tu akan slowly jadi tak kuat. So benda tu akan slowly keluar lah daripada badan Kak Jaja ni. Lepas tu kata Fakrun, memang lepas ustaz dah berjaya keluarkan jin tu semua kan, Alhamdulillah kakak dia, Kak Jaja tu makin lama makin pulih. Tapi macam kena kerap jugalah pergi berubat dengan ustaz. Lepas tu sesekali ustaz akan datang untuk pagar kawasan rumah. Lepas tu nak tengoklah kakak dia, kena monitor lah kan kakak dia tu, sebab takut ada lagi lah jin-jin lain yang masih lagi berada dekat dalam badan kakak dia ke kan. So lama kelamaan Alhamdulillah sangat-sangat kakak dia berjaya pulih. So that's why lah Pika cakap yang cerita ni memang sangat lain daripada kisah-kisah lain. So apa pun seperti biasalah, Pika nak sangat tahu pendapat korang, ataupun mungkin ada dekat sini yang pernah korang dengar tentang jin yang jatuh cinta dengan manusia ke kan. Orang panggil jin asyik kalau tak silap Pika. Yang mana biasanya dia tak suka kalau orang tu bercinta, ataupun kalau yang dah kahwin dia akan cuba untuk pisahkan, sebab dia jatuh cinta pada mangsa ni kan. So kalau korang ada cerita yang sama macam tu, bolehlah kongsi dekat Pika dan juga viewers yang lain dekat komen di bawah. So apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.